لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Bagaimana kita pagi ni, hujan lebat tak di tempat masing-masing? Laporan cuaca pagi ini. Laporan cuaca di sini berdetar dentum petir. Baru cakap. Berdetar dentum petir. Hujan lebat sekali Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi antara waktu mustajabnya doa ialah ketika hujan turun. Maka boleh kita untuk berdoa dengan apa saja doa yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat doa-doa kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, hujan lebat di CCK dan Commonwealth. Okey. Mana lagi hujan? Sengkang hujan tak? Sengkang hujan tak? Yishun hujan tak Yishun? Marsiling hujan lebat. Mana satu seluruh Singapura lah ya. Kita kata hujan lebat. Okey, baik. Hari ini siapa dengan kita? Belum belum lagi bertegur sapa dengan jemaah, tiba-tiba cakap pasal hujan. Baik, kita ada pertama sekali situ, Imah Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imah, terima kasih Imah kerana bersama dengan kami
pada pagi ini. Kita ada Kak Som kita. Kak Som, Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Moga sihat dan ceria selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Som. Alhamdulillah. Nampak ceria tak saya hari ni Kak Som? Walaupun mata macam tak boleh buka. Kak Noh. Kak Noh, kita ada Kak Noh di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Dia letakkan ada love, ada bunga dan awan beserta hujan di situ. Sementara apa tu, saya tak tahu kalau di phone macam mana dia punya bentuk, tapi kalau dekat sini nak tengok macam kambing pun ada juga tu, tak apalah. Ah, awan beserta hujan. Saya harap betul lah kan dekat situ. Baik, kita ada siapa? Liza. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Tadi rasanya macam kata tak masuk, tapi masuk ya. Tak apalah, mana-mana Liza. Di atas tanah, di bawah tanah. Di bawah tanah boleh juga kalau nak MRT, bawah tanah kan. Atas tanah, bawah tanah, atas langit, tak apa, boleh saja. Kita ada Kak Zah kita, Nurzah Musa kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Penuhnya Kak Zah sebut nama. Hilang suara aku. Assalamualaikum Ustazah. Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga Ustazah sentiasa sihat serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Okay, Kak Nur kata hujan lebat kat situ. Siapa lagi yang kita ada? Hujan lebat. Dan semualah. Oh, Sengkang hujan lebat. Muslim hujan lebat. Punggol pun hujan lebat. Okey. Okey, amin. Hicaimak kat situ Semoga dipermudahkan segala urusan Ustazah hari ini. Terima kasih Syaimak. Okey, mudah-mudahan. Baik, hari ini kita nak mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Muslimah-muslimah semuanya. Boleh letakkan di ruangan komen. Ustazah nak lihat. Ingat tak muka surat berapa hari ni? Masih di point B. Kak Som dulu, Kak Som. Sorry. Point B, muka surat 412 Ustazah. Okey, Kak Zah masih di point B, muka surat 412, second paragraph Ustazah. Kak Noh, muka surat 412. Okey, kita sebenarnya kita masih lagi nak membincangkan tentang hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mereka yang mendapat ganjaran apabila mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib dan juga amalan-amalan yang sunnah. Jadi saya harap masih ingat lagi perbincangan tentang hadis itu. Dan di sini kita nak sambunglah sebab kalau kita lihat setelah itu masih lagi membincangkan lebih detail sedikitlah untuk dia apply pada konteks perbincangan dalam kitab di sini. Okey, baik. Tapi apa pun saya tak pasti macam mana saya nak beritahu di muka surat yang keberapa. Baik, kita lihat dulu slide saya. Okey, jika saya pagi ini saya nak mulakan, betul kita masih lagi berada di point B, ibadah adalah cinta. Di muka surat 430. Dan saya sebenarnya ingin mulakan pengajian dari perenggan yang berbunyi hadis di atas mengkhususkan penyebutan pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Dan saya tak pasti muslimah yang lain muka surat di mana. Tapi jika Ustazah muka surat 430. Cuba cari perenggan, perenggan yang bermula dengan lafaz hadis di atas mengkhususkan penyebutan pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Kalau perenggan itu, muka surat berapa? Jumpa tak? Okey. Mana satu? 412 atau 413? 413 Okey, 413 last paragraph Ustazah. Okey. Terima kasih semuanya.
Maka di sini kalau saya muka surat saya 430. Jadi muslimah-muslimah yang lain sila buka muka surat 413. Terima kasih kepada Kak Zah, Kak Nur, Kak Som dan juga Vera Rosa Dermova. Okey. Namanya pelik. Unik, bukan pelik, unik. So di sini kita ada teman-teman yang telah membantu yang lain untuk mencari perenggan di situ kan, iaitu muka surat 413 perenggan yang akhir, last paragraph. Okey, baik, terima kasih admin. Okey, muka surat 413 last paragraph. Jadi di sini kita lihat di dalam perenggan ini akan menjelaskan kepada kita dengan lebih lanjut berkaitan dengan hadis yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Mungkin kalau sesiapa yang mencari hadisnya yang mana satu, hadisnya yang inilah. Kalau siapa yang ada slide saya pada minggu lepas, saya juga memuatkan hadis ini di slide saya pada minggu lepas dan saya sekali lagi datangkan hadis tersebut pada minggu ini. Kerana kita akan bincangkan dengan lebih menyeluruh berkenaan dengan hadis ini. Jadi di sini hadisnya berbunyi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. So kita ada dua cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua cara ni maksudnya bukan pilih salah satu ya muslimah. Dua cara di sini ialah kita buat kedua-duanya sekali. Ia mesti seiringan. Okey, iaitu melakukan amalan yang fardu. Kerana Allah kata, hamba-Ku tidak dapat mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Bermakna perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita, kita buat amalan-amalan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Allah kata di sini, jika setelah tadi hamba ini dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, maka Allah kata jika hamba-Ku terus-menerus mendekatkan diri kepada aku dengan amalan sunnah. Okey, amalan sunnah. Jadi kita dah buat amalan-amalan yang wajib. Takkan kita nak berpada dengan amalan itu sahaja. Kita perlu meneruskan amalan kita dengan amalan-amalan sunnah, iaitu kita kuatkan dengan amalan-amalan sunnah. Maka di sini Allah kata, aku mencintai dia. Bila kedua-dua itu mantap dalam diri seseorang hamba, Allah akan mencintai hamba itu. Okey, fa idza ahbabtuhu, di sinilah yang kita panggil sebagai ganjarannya. Bila aku telah mencintai hamba aku itu. Okey, pada minggu lepas kita pun dah bincangkan tentang ini. Pertama, Allah kata aku akan menjadi pendengarannya yang dia jadikan untuk mendengar. Kedua, aku akan menjadi penglihatannya yang dia jadikan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dan aku akan menjadi kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Sehingga bila hamba ini, bila empat perkara itu dia miliki kerana Allah telah mencintai dirinya, hamba ini bila dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah, Allah kata apa? La'u'tiyannah. Aku akan berikan kepada dia. Wala inista'adhani, dan apabila dia itu menjadi hamba aku yang meminta perlindungan kepada aku, la'u'idhannah, maka aku akan berikan perlindungan kepada dia. Jadi hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, baik, kita terus ya masuk kepada perenggan yang telah saya sebutkan tadi. Jika yang lain muka surat 413 di perenggan yang terakhir dan saya di muka surat 430 di perenggan yang ketiga terakhir. Okey, perenggan yang ketiga terakhir. Baik, hadis ini mengkhususkan. Tadi bila kita baca hadis itu kan, ianya mengkhususkan pada empat anggota badan kita. Apa dia? Iaitu mata, telinga, mata, telinga. Mata, telinga, mata. Ada satu. Telinga, mata, tangan dan kaki lah. Senang kata gitu. Telinga, mata, tangan dan kaki. Ada empat. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia terangkan kepada kita.
Dia kata hadis di atas mengkhususkan penyebutan pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki kerana anggota badan tersebut digunakan sebagai sarana untuk mengetahui dan mengerjakan perbuatan. Jadi kita ada 4 anggota badan ini, kita gunakan ia untuk 2 tujuan. Satu ialah untuk kita mendapatkan ilmu, maklumat. Okey, dengan telinga, bila kita mendengar, kita dapat info kan, kita dapat pengetahuan. Jadi kita dapat, dia kata sarana bagi mengetahui. Kita dapat pengetahuan. Mata juga sama, bila kita nampak sesuatu, okey, ia menjadikan punca ataupun faktor kita mendapat maklumat. Sebab kita nampak kan, macam gitu rupanya kita nampak sedemikian. Jadi tangan dan kaki pun sama juga. Bila kita menggunakan tangan kita untuk melakukan sesuatu, kita jadi orang yang mengetahui, oh kalau kita buat gini jadi gini rupanya. Dia gitu keadaannya. Okey, maksudnya begitu. Kalau kita buat macam gini, kan kita buat, oh jadi gini. Contoh masak masak gini gini gini, rasanya gini pula. Ini maknanya ada pengetahuan. Kalau kita tak masak, kita tak tahu kan rasanya macam mana. Kalau kita tak pernah masak, kita tak tahu kalau letak garam 3 sudu, apa jadi. Kita main letak, 3 sudu letak. Tapi kalau secara logik akal, 3 sudu ini kalau aku nak makan seorang, masak letak 3 sudu memanglah. Itu tak jadi tu lauk tu. Dia jadi masin kan, tak boleh telan. So, bermakna dengan perbuatan, dengan tangan kita, kita akan dapat pengetahuan. Juga dengan kaki. Bila kita melangkahkan kaki kita ke sesebuah tempat, kita akan dapat pengetahuan. Dan itu bukan semata-mata tentang pengetahuan. Namun di sini katakan untuk melaksanakan perbuatan. Jadi kita ada 2 perkara yang menjadi sarana apabila telinga, mata, tangan dan kaki ini ianya berfungsi. So di situ dia kata mata, telinga, tangan, kaki akan menjadikan kita orang yang mengetahui dan membantu kita untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang ingin kita lakukan. Baik, jadi seterusnya dia kata di sini, pendengaran dan penglihatan mendatangkan keinginan dan kebencian kepada hati. Okey, mata dan telinga kita ianya boleh mendatangkan keinginan dan kebencian kepada hati. Macam mana tu? Boleh letak di ruangan komen. Faham tak? Mata, telinga boleh mendatangkan keinginan dan kebencian kepada hati kita. Dan juga menimbulkan rasa cinta dan benci. Ada 2 di situ. Yang dia kata. Akhirnya melibatkan tangan dan kaki. Nak kena terangkan ni. Tapi kalau baca perenggan yang di situ kan, pendengaran dan penglihatan mendatangkan keinginan dan kebencian kepada hati. Bagaimana tu? Ada tak yang komen? Macam mana Kak Som? Mata dan telinga mendatangkan keinginan dan kebencian kepada hati kita. Ke susah? Kalau tak faham, dia tak faham. Okey Kak Som, bila kita lihat dan pandang sesuatu, hati akan berkata-kata. Oh, macam tu. Okey. Bila kita lihat dan pandang sesuatu, hati kita akan berkata-kata. Kata-kata apa? Hmm. Kita tengok. Okey. Kita tengok. Tengok je. Di situ ada telinga sekali kan? Bila kita lihat dan kita pandang sesuatu, hati kita akan berkata-kata. Dia belum lagi berkata-kata Kak Som. Dia macam ni, dia macam ni. Kita sekarang, kita ada mata kan? Kita ada telinga. Mata dan telinga kita ni berfungsi untuk memberikan kepada kita dengan pengetahuan. Okey? Baik. Jadi, bila kita nampak, kita lihat sesuatu dan kita mendengar sesuatu, mata dan telinga ini yang buat kita nampak dan lihat tu tadi kan, dia akan buat kita ada rasa terlebih dahulu sebelum kita nak kata-kata dalam hati kita. Okey? Sebelum kita ada nak kata itu, kata ini kan, kita mesti ada rasa terlebih dahulu. Jadi, apa yang kita nampak contoh? Kita nampak perkara yang kita benci. Betul tak? Jadi, dalam hati kita ni, dia dah ada rasa tau.
tak suka. Dia macam tu kan. Bencinya, kenapa buat macam gitu? Benci, tak suka. Perasaan sedemikian. Barulah timbul kata-kata kan. Dia tak nampak terus berkata. Tetapi pandangan itu yang menyebabkan ia jatuh ke dalam hati kita, yang akhirnya ia membentuk sama ada kebencian ataupun keinginan. Ataupun kita nampak, kalau tadi kebencian, saya berikan contoh. Kalau keinginan ini, kita nampak sesuatu, orang cerita, no, keinginan bukan nampak, tapi, okay, sorry. Itu dengar, tu dengar. Keinginan pada pendengaran kan. Kita dengar orang cerita sesuatu pada diri kita. Kita tak nampak lagi. Kita dengar orang kata, bagus tau kalau pergi umrah. Kau tak tahu kat sana tenang aja. Masuk Masjid Nabawi nanti kan duduk relax saja kan. Tu belum tapi tak relax jugalah kalau dah bergaduh dengan mak Arab tu kan. Aku tak tahu macam mana dia punya chaos dalam tu. So kita pun dengar kan. Kita dengar dia menimbulkan keinginan. Dia menimbulkan rasa tau. Keinginan dalam hati kita ni kan. Bestnya sukalah, nak sangat. Itu nak sangat, ingin sangat. Actually mata pun boleh juga. Bila kita nampak sesuatu yang kita berkenan contohnya. Kita berkenan. Kita nampak, cantiknya benda tu, bestnya, nak sangat. Dia timbulkan keinginan dalam hati kita untuk memiliki. Okay, untuk memiliki apa yang kita nampak dan apa yang kita dengar. Jadi ini yang kita kata mata dan telinga ianya akan mendatangkan keinginan dalam hati kita dan juga selain daripada keinginan, rasa nak, rasa suka tadi kan sampaikan kita berusaha untuk mendapatkan itu, mendapatkan apa yang kita inginkan itu, ianya juga boleh mendatangkan kebencian dalam hati kita. Bila kita melihat sesuatu yang mungkin kita tak suka. Ataupun bila kita mendengar sesuatu yang mungkin menyakitkan hati kita, maka itu mendatangkan kebencian. Baik, di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga disebutkanlah kepada kita. Dan hal itu juga boleh menimbulkan rasa cinta dan benci. Samalah juga dengan apa yang telah saya terangkan tadi. Dan akhirnya melibatkan tangan dan kaki. Tangan dan kaki itu bermakna perbuatan. Bila tadi kita dah ada keinginan, kecintaan, kebencian kan dalam hati kita kan, ianya akan buat kita ni berusaha untuk merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita cinta dan apa yang kita benci itu tadi. Yang mana asalnya ianya bermula daripada pandangan mata kita dan pendengaran kita. Jadi tadi contoh kan, bila kita nampak sesuatu, kita rasa ingin. Maknanya kita suka. Contoh kita nampak baju cantik sangat. Kita rasa suka. Akhirnya ia menimbulkan rasa keinginan. Okey, mungkin hari ni kita tak ada duit. Tetapi kerana ingin, suka, berkenan sangat-sangat, ia akan buat kita berusaha kumpul duit untuk mendapatkan baju yang kita suka tersebut. Ini kita panggil sebagai ianya melibatkan kepada tangan dan kaki. Bagaimana? Okey, kerja keras, akhirnya dapat kumpul duit. Seterusnya apa? Kita gunakan kaki kita untuk pergi ke kedai itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi mata, telinga, kaki, tangan dan kaki ianya akan menjadikan kita orang ataupun menjadikan kita muslimah lah, menjadikan kita seorang muslimah yang mana bertindak, setelah ada pengetahuan, kita akan bertindak mengikut apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, yang akhirnya tangan dan kaki ini merealisasikan pendengaran dan penglihatan yang kita miliki. Maka sebab itu di sini dia kata, jika pendengaran dan penglihatan hamba itu bersama Allah, maka terpeliharalah sarana pengetahuannya sehingga dia terjaga dalam kecintaan dan kebencian, hingga dia akan terjaga dalam memutuskan sesuatu dan dalam bertindak. Jadi sebab itu penting mata, telinga, tangan dan kaki kita ini ianya ada penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, apa yang kita lihat, semua benda kita nak. Dia macam itu. Apa yang kita lihat, semua benda kita nak. Kan kita berkeinginan tadi kan. Nampak tu nak, nampak ni nak. Padahal tak semestinya apa yang kita inginkan kita boleh miliki. Betul tak? Jadi begitu juga. Kadang-kadang apa yang kita nampak, tak semestinya kita perlu ada rasa benci. Ada orang, dia memang tak boleh tengok orang lain bahagia dan sebagainya. Betul tak? Dia rasa mata dia merah, dia benci dengan pandangan mata dia saja. Namun bila seseorang dia memiliki penglihatan dan pendengaran
yang mana ada perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia memiliki itu kerana Allah mencintai dia. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, semuanya akan mengikut kepada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita melihat sesuatu, kemudian kita rasa mungkin kita rasa jealous, kita rasa nak dengki, ianya dapat membantu kita untuk astagfirullahalazim. Kita pun ucapkan begitu. Kan bila dia rasa, benci, jealousnya kenapa macam gitu kita cepat-cepat astagfirullahalazim, tak boleh. Maknanya ia menjaga kan. Sebab tu penting. Ada perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada keempat-empat anggota itu tadi. Dan inilah yang kita kata hikmahnya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keempat-empat anggota tersebut supaya bila kita telah mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, keempat-empat anggota ini ianya berada di bawah perlindungan Allah sehingga kita tidak melakukan dosa dan maksiat dengan keempat-empat tersebut. Kerana ia menjadi main lah anggota badan yang utama yang menggerakkan kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita, dalam hal ini, dalam hal penglihatan, pendengaran, kita akan jaga. That's why apa yang kita nampak, bila kita ada keinginan, bila kita ada pengetahuan, bila kita ada kebencian di situ, ianya dapat dipandu pada tempat yang betul. Kalau kita benci, kenapa kita benci? Adakah sebab kita jealous, kita khianat, kita tak suka? Bagaimana keadaannya? So di situ kita akan jadi orang yang memikirkan. Kalau kita suka, kenapa kita suka? Adakah sebab benda tu seronok mengikuti hawa nafsu dan sebagainya? Sebab kadang-kadang benda dosa pun kalau kita tengok kita suka, betul tak? So di sini bila mata dan penglihatan itu dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat kawal apa yang kita lihat. Yang mana bila kita lihat itu dia akan menyebabkan jatuh pada hati kita kan, daripada mata jatuh ke hati, turun ke hati itu kan. So bila keadaan-keadaan ini ia dapat dikawal tadi kan, apa yang kita rasa juga dapat dikawal. Tentang benci, tentang cinta. Bila ia dapat dikawal, akhirnya kita akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Lupa pula nak tukar slide ni. Baik. Muslimah semuanya cuba cari, cuba cari muka surat, saya muka surat 432, saya nak pindah lompat jauh. Lompat jauh. Cuba cari hadis ini yang ada di slide saya di sini. Hadis ini ada teks bahasa Arabnya, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Kalau saya di muka surat 432, yang lain berada di muka surat berapa? Jumpa tak perenggan itu? Muka surat berapa Kak Azhar? 415. 415. Jadi sila ya muslimah semua, terima kasih. Kita berada di muka surat 415 sekarang ni. Saya nak lompat perbincangan. Sebab yang semua yang ada setelah itu perenggan setelah itu menceritakan lagi tentang hadis tadi kan, tentang lafaznya. Jadi saya tak nak balik kepada perbincangan itu sebab banyak yang telah saya terangkan. Minggu lepas juga telah saya terangkan. Jadi sekarang terus kita nak lompat pada perbincangan yang berikutnya, iaitu muka surat 415 ya. Terima kasih kepada semuanya. 415, jika kita berada di muka surat 432. Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada memberikan kepada kita dengan hadis yang menunjukkan tentang kebersamaan Allah dengan hamba-Nya. Jadi ini sifat Allah ya, sifat Allah. Maka di sini dia kata ana ana ma'a abdi. Sekejap. Okey, so dia kata di sini ana ma'a abdi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis ini, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hamba-Ku selama dia mengingati aku dan kedua bibirnya menyebutkan namaku.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan hamba ni, bila hamba itu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan bila hamba banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jika lihat di nota kaki kita nombor 10. Okay, saya harap nota kakinya sama ya, nombor 10. Di situ disebutkan kepada kita hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq. Muallaq tu maksudnya sanadnya tidak ada. Okey, dalam kitab sahihnya. Lalu beliau menyambungnya dalam khalq af'alil ibad nombor 436. Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhud, Imam Ahmad Al-Baihaqi. Okey, maknanya sanad hadis ini adalah sahih. Walaupun Imam Al-Bukhari dia meriwayatkan hadis itu secara muallaq. Muallaq ni bermakna ialah sanadnya tak lengkap dan di dijelaskan ataupun diriwayatkan dengan ringkas sahaja dalam kitab. Tetapi kita dapati bahawa hadis ini ada di tempat-tempat lain yang menyebutkan ia secara penuh dengan sanadnya sehingga didapati bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi tak ada isu lain tentang hal itu. So kita kata dalam hadis ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadi kita bincang tentang mata, telinga, kaki, tangan dan kaki. Yang menyebabkan bila Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita, Allah akan menjaga keempat-empat itu tadi sehingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah redha dan kita meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita untuk mendapatkan perkara itu juga, okay, bila seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang sunnah, di sini Allah berikan kepada kita dengan dua amalan lagi, iaitu ingat kepada Allah dan kedua bibirnya menyebutkan namaku, iaitu berzikir dengan lidah, dengan lisan. Sehingga bibir kita yang banyak kita ucapkan ialah nama-nama Allah, zikir kepada Allah. Bila itu berlaku pada diri seseorang hamba dan pemikirannya juga banyak mengingati Allah, maka inilah yang menjadi penyebab Allah itu bersama dengan dia. Sehingga mata, telinga, tangan dan kakinya juga turut mendapat panduan ataupun turut mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita namakan sebagai kebersamaan khusus. Okey, muslimah boleh sila rujuk nota kaki nombor 11. Okey, nota kaki nombor 11 ada memperincikan kepada kita tentang maksud kebersamaan Allah. So, di situ kita ada point A dan juga point B. Katakan ada dua macam. Kebersamaan Allah terhadap hamba-Nya ada dua macam, iaitu ada dua kategori lah di sini. Pertama, kebersamaan umum. Allah itu bersama dengan hamba-Nya. Kita selalu cakap itu kan, Allah itu akan bersama dengan hamba-Nya. Jadi nampaknya umum. Baik. Jadi pertama kita kata kebersamaan umum, iaitu Allah bersama seluruh hamba-Nya. Dalam erti kata yang lain, Allah mengetahui dan mengawasi seluruh perbuatan mereka. Hal ini mencakupi orang mukmin dan juga orang yang bukan mukmin. Tidak dibezakan. Jadi semua yang dilakukan, tak kira siapa pun kita, kan, kanak-kanak, baby pun actually dia tak ada, cuma saya nak bagi contohlah kat situ kan. Non-Muslim, apa pun agama kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa, Allah itu bersama dengan semua hamba-Nya, yang mana bermaksud ialah Allah mengawasi hamba-hamba itu tadi, tidak kira siapa hamba tersebut. Okay, jangan tanya saya lah macam mana ya Allah nak detect macam mana. Itu wallahu a'lam lah. Kerana itu adalah sifat Allah yang kita beriman dengannya. That's it. Okay, kita kata okay, Allah itu bersama dengan hamba-Nya, kita tahu semua makhluk. Tak kira ya, dia dekat London ke, kat Singapura ke, kan, dekat KL ke, kat mana ke apa, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan. Okay, itu kita kata kebersamaan Allah secara umum. Tetapi bila kita masuk kepada poin kita yang B di sini, poin yang B di sini menyebutkan bahawa kebersamaan Allah secara khusus. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis itu tadi. Okey, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang ada di slide saya dan juga dalam kitab. Yang nak dimaksudkan
dengan kebersamaan khusus di sini, iaitu Allah bersama orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dia lebih khusus. Maknanya siapa? Kalau yang kebersamaan umum tu semua, tak kira siapa. Namun bila kita kata kebersamaan khusus, ada orang-orang yang tertentu yang Allah pilih untuk bersama dengan mereka. Iaitu siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Dalam erti kata yang lain, Allah menolong dan membantu mereka. Hal ini hanya khusus berlaku untuk hamba-Nya yang mukmin. Dan sekali lagi, jangan tanya bagaimana kan? Kalau tadi umum lepas tu dengan khusus pula, macam mana tu Allah buat? Wallahu a'lam bishawab. Yang kita faham sekarang, kebersamaan itu terbahagi kepada dua, satu umum, satu khusus. Kalau kita kata kebersamaan umum, bermakna Allah itu bersama dengan seluruh hamba-Nya. Tak kira di mana hamba itu berada dan siapa hamba itu, Muslim ataupun non-Muslim, kafir dan sebagainya. Dan kalau kita kata kebersamaan khusus, ia hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu penting. Kalau nak kata beriman, ramai orang beriman. Tapi adakah ia beramal? Belum tentu. Maka di situ ada dua. Kan cirinya. Allah akan bersama dengan orang yang mana dia beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Sebagaimana dalam hadis kita. Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mata, telinga, tangan dan kaki seseorang hamba? Kerana tadi jangan lupa, kerana dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib. Dia juga secara terus-menerus melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Bermakna dia adalah orang yang beriman yang beramal soleh. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan dia. Sama juga di sini pada hadis kita riwayat Imam Al-Bukhari yang baru kita baca itu tadi. Allah kata, aku bersama dengan hamba-Ku selama mana dia mengingati aku dan kedua bibirnya menyebut-nyebut nama-Ku. Di sini juga membuktikan kepada kita bahawa hamba ini adalah hamba yang beramal soleh, yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah yang kita maksudkan dengan kebersamaan khusus. Allah bersama dengan hamba-hambanya yang soleh dan hamba-hambanya yang sentiasa beramal dengan amalan-amalan yang dia mampu untuk lakukan. Mampu tu maksudnya tentang amalan-amalan yang sunnah. Kalau yang wajib tu tak boleh maknanya kalau wajib tu mampu tak mampu kena buat juga. Sebab tu orang sakit pun kena solat. Tu kan kita katakan orang sakit pun kalau dia tu waras dan dia boleh gunakan mata dia untuk solat, itu dah memang dia kena buat sedemikian. So di sini kita kata bahawa amalan-amalan yang wajib dia terus lakukan, manakala amalan yang sunnah dia ikut kepada apa yang dia mampu. Mana satu yang dia mampu tanpa meninggalkan sedikit pun. Okey. Baik, di sini didatangkan kepada kita dengan banyak ayat-ayat Al-Quran untuk menunjukkan tentang contoh kebersamaan Allah yang khusus ini untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat di atas sekali di situ ada surah At-Taubah ayat yang ke-40. Okey, ini yang tadi lagi yang saya jelaskan tadi, iaitu syarat mendapat kebersamaan Allah. Tertinggal pula slide saya yang satu ni. Okey, syarat mendapat kebersamaan Allah itu ialah takwa, amal soleh. Tadi telah saya sebutkan dalam penjelasan tadi. Iaitu kita nak dapatkan kebersamaan Allah yang khusus ini, syaratnya takwa. Itu orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan melaksanakan amalan-amalan soleh. Baik, dalam buku kita ada menyebutkanlah yang mana kita dapati semua yang Allah Subhanahu Wa Taala adanya kebersamaan Allah di dalam ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa mereka ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan juga orang yang beramal soleh. Baik, contoh kita lihat di sini. Dalil-dalil dari Al-Quran. Pertama, kita ada surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40, nanti boleh gariskan dalam kitab masing-masing tentang kebersamaan Allah di sini. Kebersamaan yang khusus. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Tapi ini kata-kata siapa? Siapa tahu? La tahzan innallaha ma'ana. Kata-kata siapa? Kepada siapa? Yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan dalam Al-Quran.
Dan menjadi firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Itu kata-kata siapa kepada siapa? Kak Zah, kata-kata siapa tu Kak Zah? Nabi SAW kepada Abu Bakar. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Zah. Okay. Kak Siti Suja. Tiba-tiba Kak Siti Suja ada panjat saya. Kak Siti Suja. Okay. Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Okay, baik. Masya Allah. Okay. Maknanya semua tahu kan? Ini adalah kata-kata Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kita dapati bahawa Nabi ingatkan kepada Abu Bakar, jangan bersedih, jangan berduka cita, sesungguhnya Allah beserta dengan kita, iaitu bersama dengan kita. Dan di sini Nabi SAW ingin beritahu kepada Abu Bakar tentang kebersamaan Allah yang khusus untuk orang yang bertakwa kepada Allah, satu, dan juga orang yang beramal soleh. Dan keyakinan itu perlu ada pada diri kita sebagaimana Nabi SAW memberikan keyakinan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau kita adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan ikhlas, dan kita adalah orang yang benar-benar melaksanakan amal soleh dengan sebaik-baiknya dan juga ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dua kriteria yang kita miliki itu akan buat kita jadi seorang muslimah yang yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita dalam setiap perkara yang sedang kita hadapi. Sebab tu kalau kita nak sedih pun sedih sikit-sikit lah. Orang kata gitu kan. Kalau kita rasa nak takut, sedih sikit-sikit sajalah. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dalam urusan ini. Jadi ada kriterianya di situ, iaitu orang yang beriman. Lebih-lebih lagi kita nampak dalam situasi ini ianya berlaku kepada Abu Bakar dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah insan yang memang kita kata Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dalam syurga. Jadi kita faham bahawa kebersamaan Allah yang khusus ini khusus untuk orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan juga beramal soleh dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Baik, seterusnya kita ada ayat yang kedua di sini. Ma zannuka bisnainillahu salisuhuma, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menguatkan surah At-Taubah ayat yang ke-40. Kalau siapa yang semalam datang kuliah saya di Muhammadiyah, dia jumpalah hadis ini, kerana kita tutup perbincangan kita semalam ya dengan hadis ma zannuka bisnainillahu salisuhuma, yang merupakan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar bila Abu Bakar ni dia takut sangat kan. Bila kaum musyrikin Makkah tu uh, jalan di depan pintu Gua Thur di situ. Jadi Abu Bakar kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, jika mereka ini lihat ataupun mereka ni lihat ke bawah sedikit je, mereka memang akan nampak kita yang sedang bersembunyi di sini. Ini yang Nabi kata apa? Ma zannuka bisnainillahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah persangkaanmu, apa pendapatmu terhadap dua orang sementara ketiganya itu adalah Allah? Ia berkaitanlah di situ kan dengan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Baik, seterusnya ya, di situ ayat yang kedua. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi di situ kita nampak Allah sebutkan kebersamaannya itu bersama dengan orang yang berbuat baik. Ada amal soleh yang dilakukan. Maknanya bukan secara umum di sini kan, dia secara khusus dengan siapa? Orang yang buat baik, begitu. Kemudian seterusnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Samalah lebih kurang dengan ayat surah Al-Ankabut ayat 69. Cuma di situ ayat yang berbeza lah ya, di surah yang berbeza. Tetapi yang nak ditekankan ialah Allah bersama dengan orang-orang yang buat perkara yang baik. Seterusnya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat 46. Ni ayat ni famous lah. Kita kata sabar, Allah tu dengan orang yang sabar kan. Ada sikit je sabar kan. Allah tu sama dengan orang sabar kan. Kalau tak sabar nanti yang dengan kita tu setan macam gitu kan. Cakap macam-macam. Itu tu setan. Itu yang buat kita rasa nak marah, itu yang buat kita tumbuk orang, pukul orang, itu yang buat kita buat perkara yang bukan-bukan. Tapi kalau kita sabar, Allah itu akan bersama dengan
kita. Jadi kita nampak di sini, mereka yang baik, mereka yang berimanlah sebenarnya ya, mereka yang beriman, mereka yang benar-benar melaksanakan ketaatan kepada Allah sehingga digelar sebagai muhsinin, iaitu orang-orang yang baik. Digelar sebagai as-sabirin, iaitu orang-orang yang sabar. Dan juga boleh kita ambil ayat-ayat yang lain, orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, orang mukminin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Actually kita ada banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus ini. Namun yang penting kita kata bila kita menjadi seorang muslimah yang salehah, yang menjaga keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menjemput kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Sehingga setiap perlakuan, setiap tindakan, setiap ilmu, apa yang kita lihat, kita balik pada hadis yang menjadi topik perbincangan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tangan dan kaki kita bila kita melakukan sesuatu itu, ianya akan mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab itu orang yang begini ya, bila kita lihat di sini, jika seorang hamba bersama dengan Allah, dalam kitab ada satu lagi ayat Al-Quran lah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Itu ialah tentang kisah Nabi Musa dan juga Nabi Harun, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kedua-duanya bahawa Allah itu bersama dengan mereka dan mendengar, melihat dan mendengar. Ini ialah peristiwa di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk menghadap Firaun dan berdakwah kepada Firaun. Jadi Allah katalah juga kepada mereka uh, uh, apa ni? La takhafa. Allah kata jangan takut. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua dan aku mendengar dan aku melihat. Jadi sebab apa Nabi Musa dia kata kepada Allah, kami takut kalau kami jumpa dengan Firaun, nanti Firaun ni dia akan buat perkara yang tak baiklah kepada kita. Dia akan menganiaya kita. Tapi Allah memberikan keyakinan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, jangan takut. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua dan aku maha mendengar dan aku maha melihat. Itu jugalah kita kata Allah bersama dengan orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ada satu perenggan di bawah itu ya, boleh tinggalkan terus lompat kepada perenggan yang berikutnya. Jika seorang hamba bersama dengan Allah, nescaya ringanlah seluruh badan. Seluruh badan. Seluruh beban, ya Allah Sakinah, kenapa seluruh badan tu sukanya lah muslimah-muslimah kalau cakap ringan seluruh badannya. Aduh, beban bukan badan. Ya Allah Tuhanku. Okey, kita lihat di sini. Ini kita bagi sebagai keutamaan. Bila seseorang hamba dia mendapat kebersamaan Allah, iaitu ringan seluruh bebannya. Ini betul-betul. Ringan seluruh beban dan ketakutan akan berubah menjadi keamanan. Jadi kalau kita ni adalah seorang muslimah yang kita rasa kita ada banyak sangat beban yang kita pikul, tanggungjawab yang ada di bahu kita ini, insya-Allah bila seseorang itu dia mendapat kebersamaan Allah yang khusus itu tadi, akan ringanlah seluruh beban yang dipikulnya. Kita boleh katalah dalam hidup kita ni mungkin kita ada banyak sangat masalah, lepas satu-satu kan, tak habis-habis, ada je isu, ada je problem. Ingatkan dah settle tapi kemudian ini belum settle, datang lagi satu masalah. Baik, betul kita rasa serabut, kita rasa sangat risau, namun bila seseorang dia mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus itu tadi, dia akan rasa ringan walaupun masalahnya menggunung tinggi. Dia dapat hadapi setiap masalah itu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga bila kita ada rasa ketakutan dalam diri kita ini, ianya akan menyebabkan kita jadi orang yang rasa aman kerana kita tahu Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Dan kalau kita ada apa-apa kesulitan dalam kehidupan kita, kita akan dapat rasa mudah ketika kita nak menyelesaikan kesulitan tersebut. Dan kalaulah ada perkara-perkara yang kita rasa jauh, okay, contoh kita rasa kenapa rezeki ni mungkinlah rasa jauh, rezeki macam
macam tak dekat-dekat dengan kita kan, jodoh tak dekat, macam tu aku dengar. Jodoh jauhnya lah jodoh, bila nak sampai-sampai jodoh ni, tak sampai-sampai salah alamat je jodoh tu kan, gitu kan rasanya kan. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, orang yang mana dia itu tahu Allah itu bersama dengan dia bila dia jadi seorang muslimah yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya di situ kan, dia tidak rasa kejauhan itu. Semua perkara dia akan rasa ada. Maknanya rezeki tu tak jauh, rezeki tu ada. Yang penting kau kena berusaha, begitu kan. Jodoh tu ada, yang penting kau kena usaha, kau kena berdoa kepada Allah dengan sebanyak-banyak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedemikian. Kita tak rasa itu adalah beban. Sehingga setiap perkara yang jauh pun kita akan dapat rasa kedekatannya. Cuma dia tinggal tentang masa, bila. Kerana setiap sesuatu dalam hidup kita ini sudah ada masa dan bila yang akan Allah berikan. Cuma belum tahu lagi keadaannya. Itu semua atas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hamba, kita cuma menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, tetapi tentang rezeki, tentang jodoh, tentang anak, semua ini adalah sesuatu yang dalam pengetahuan Allah, dalam takdir Allah. Yang penting kita cuma perlu yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah atas setiap takdirnya itu adalah baik dan memiliki hikmahnya yang tersendiri. Okey, begitulah bila semua ini kan ringan seluruh bebannya, ketakutan menjadi aman, kesulitan menjadi mudah, perkara yang jauh pun kita rasa dekat kan. Ini akan menyebabkan kita menjadi seorang muslimah yang memiliki ke ketenangan pada jiwa sehingga hilanglah rasa kegundahan dan kalaupun kita ada masalah, bukan kata masalah tu lenyap begitu sahaja, tetapi hilanglah kerisauan kita pada masalah tersebut. Dan kenapa kita mampu untuk merasakan sedemikian? Kerana kita yakin dengan kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Tapi dia mesti dengan syarat ya muslimah, iaitu jadi seorang muslimah yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau saya kata sebenar-benarnya, jangan buat perkara syirik, jangan ikut perkara khurafat, tahyul, tinggalkan. Bersihkan akidah kita. Baru kita boleh dapat kebersamaan Allah ini secara khusus tadi. Kemudian, beramal soleh dengan tadi amalan yang wajib, buat, jangan tinggalkan. Amalan yang sunnah kita istiqamahkan dalam kehidupan kita. Dan banyak berzikir kepada Allah, insya-Allah di sinilah yang akan menjadikan kita seorang muslimah yang mendapat kebersamaan Allah itu sehingga kita yakin apa pun yang berlaku dalam hidup ini ianya adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerisauan-kerisauan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita jadi seorang muslimah yang tenang dan menghadapi setiap satu masalah dalam hidup ini dengan rasa aman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah selesai kita untuk perbincangan hari ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan kesihatan ya untuk kita terus-terusan beramal soleh sehingga kita mendapatkan kebersamaan Allah itu tadi. Okay, jadi mudah-mudahan juga Allah berikan kepada kita dengan kekuatan. Esok kalau siapa nak puasa, dipersilakan. Puasa Arafah kita jangan lupa, yang mana memiliki keutamaan yang sangat tinggi pada seseorang yang melaksanakannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan akan datang. Tapi dosa-dosa kecil ya, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar, kita perlu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita ikuti dengan amal-amal soleh kita. Antaranya ialah dengan berpuasa di hari Arafah dan banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa pada Allah pada hari Arafah. Kalau kita waktu Singapura pada tarikh kita yang 28 hari bulan Jun, iaitu jatuh pada esok, maka nanti sebelum subuh dah boleh sahur, boleh berpuasa kan, dan banyak berdoa kepada Allah. Ia adalah hari yang mana doa-doa sangat meriah dan Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan banyak doa pada hari itu. Dan antara zikir yang terbaik yang boleh kita lantunkan sepanjang hari Arafah ini ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi nanti dah hari raya tak boleh puasa.
Hari-hari tasyrik jangan puasa, tak boleh berpuasa. Hari-hari tasyrik ialah hari makan dan minum. Okey, hari-hari makan dan minum. 10, 11, 12, 13. Jadi itu 10, 11, 11, 12, 13 adalah hari-hari yang mana kita dilarang untuk berpuasa. Kalau yang berkorban juga antaranya ialah pada hari-hari tasyrik. Jadi pada hari-hari tasyrik antara doa yang disunnahkan untuk kita banyak membacanya ialah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sepanjang 3 hari tasyrik itu perbanyakkan untuk kita berdoa dengan doa tersebut yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh kita dan mengangkat doa-doa kita, memakbulkan segala doa-doa kita. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.